Testing 1 2 3. Okey, sebelum kita bermula, adakah suara cikgu jelas? Adakah suara cikgu boleh dengar? Kalau boleh, tolong bagi tahu saya. Kalau tidak boleh, tolong bagi tahu saya juga. Okey, bagus. Saya masih lagi tunggu rakan-rakan kamu yang lain. Jemput mereka, suruh masuk. Okey, sementara kita menunggu rakan kamu yang lain, pastikan anda sedia nota-nota. Sedia kalau ada buku, boleh keluarkan buku-buku. Kalau tahun lepas kamu ada buku panjang, buku latihan panjang, kamu boleh guna. Tapi jangan guna subjek yang lain, mesti subjek. Kamu sudah masuk ke tingkatan 4. Jadi, semua adalah benda baru. Okey, kita dalam ini ada 29 orang. Okey, sementara itu, adakah anda sudah muat turun ataupun download Bahasa Melayu, buku teks? Sudah? Sudah download? Sudah muat turun? Okey, adakah anda sudah baca, ada tengok buku Bahasa Melayu, bentuk Bahasa Melayu, sudah tengok? Sudah atau belum? Okey, kelas. Kalau suara saya tidak jelas, kamu tolong bagi tahu saya ya. Okey, supaya saya dapat adjust lagi suara dalam audio ini ya. Sebab pada baru-baru ini laptop saya ada masalah, jadi saya harap untuk kali ini tidak ada masalah. Dan tidak apa, bagi anda yang line tidak kuat, saya ada record. Sekarang ini saya ada record. Jadi video ini saya akan masukkan dalam YouTube. YouTube saya sendiri, dan lepas itu saya akan masuk dalam Google Classroom. Ya. Okey, baik. Kalau macam itu kita akan mula sekarang. Jadi saya harap anda sudah bersedia ya. Okey, jadi anda pernah tengok saya? Okey, saya Cikgu Debni Luang, anak pengihan, akan bersama anda mengajar anda di sepanjang tahun 2021 ini ya. Jadi saya akan mengajar bahasa Melayu ya, bahasa Melayu. Jadi sepanjang pengajaran saya bahasa Melayu, jadi saya harap anda dapat beri kerjasama dengan saya, anda dapat belajar. Dan janji anda dapat buat latihan seperti yang saya suruh. Okey, sebab anda kelas yang bagus anda bukan kelas hujung. Jadi harapan saya anda dapat kalau saya ada bagi latihan, anda boleh buat latihan itu. Tetapi kalau kamu tidak faham, tolong tanya saya. Okey, tolong tanya saya. Okey, saya dapat bantu kamu. Okey, baiklah. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan buat pengenalan dahulu sebelum saya mengajar. Sebelum saya mengajar dengan lebih dalam pada hari-hari seterusnya. Sebelum itu saya nak bagi tahu bahawa tolong sediakan buku latihan, 3 buah buku latihan panjang, buku latihan panjang. Kalau dapat buku latihan panjang.
Okey, buku latihan panjang. Yang pertama adalah buku, okey, tulis dekat sana satu untuk buku esei ataupun buku penulisan. Buku yang kedua, buku panjang juga, pemahaman dan juga tata bahasa, buku yang panjang. Dan yang terakhir adalah komsas dan novel. Okey, jadi ada 3 buah buku. Jadi saya mahu buku yang panjang. Okey, kenapa buku yang panjang? Sebab ada kalanya saya akan bagi um, bahan cetakan, dan bahan cetakan itu anda kena lekatkan di dalam buku. Ya, jadi pada masa yang sama saya juga mengamalkan sifat suka menyalin nota juga. Okey, jadi kalau ada benda-benda yang penting, jadi anda perlu tulis ya supaya kita boleh ingat. Okey, jadi tolong amalkan amalkan amalan mencatat ya, mencatat sesuatu. Kalau benda penting kamu kena catat ya. Jadi selain itu juga anda juga boleh guna file ya, file. Kalau anda tidak mahu lekatkan di dalam buku, anda boleh masukkan dalam file. Jadi amalan itu juga bagus ya, supaya kertas yang saya bagi ataupun nota yang saya bagi anda tidak letak sesuka hati. Ya. Okey. Jadi kalau ada apa-apa soalan tolong tanya saya. Okey, baik, kita akan mulakan sekarang. Jadi pertama sekali saya ingin memberitahu tentang format dahulu. Okey, saya nak bagi tahu tentang format dahulu. Okey. Ini adalah format bahasa Melayu kertas 1103. Jadi untuk maklumat anda ada 3 kertas ya, 3 kertas. Untuk kertas yang pertama satu, okey. Okey, untuk kertas yang 1 dan 2, okey, yang ini anda akan menduduki dalam peperiksaan 1 dan 2. Okey, saya harap anda nampak. Okey, kertas 1 adalah esei. Esei terbagi kepada 2 bahagian. Bahagian A, esei berdasarkan bahan rangsangan. Bahan rangsangan ini maksudnya bergambar. Okey, untuk bahagian A ya. Kemudian bahagian B pula ada 4 soalan panjang. Soalan ini adalah esei panjang. Ada 4 soalan. Anda pilih satu daripada 4 soalan itu. Okey, jadi jumlah soalan dia adalah 5. Jadi sebab total dia adalah 100 markah. Okey, jadi masa diperuntukkan untuk kertas satu ini adalah 2 jam sahaja. Okey, seterusnya kita pergi pada kertas kedua. Kertas kedua adalah nama kertas anda adalah 1103/2 ataupun 2. Okey, kertas 2 merupakan ujian bertulis juga, subjektif, terbahagi kepada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, untuk bahagian A, soalan yang akan ditanya adalah bahagian A, semua tata bahasa. Okey, semua tata bahasa yang merangkumi morfologi, sintaksis, penyuntingan, bahasa Melayu standard dan yang terakhir adalah peribahasa. Cikgu, apa semua ini? Bila saya boleh belajar? Jangan risau. Sepanjang tahun ini saya akan ajar kamu satu persatu. Okey, ingat anda sekarang dalam silibus baharu ya. Ini silibus baharu. Bila mula silibus ini, kamu punya abang dan kakak kamu pada tahun ini, tahun 2021. Tahun ini mereka akan menduduki peperiksaan SPM sistem baharu. Ya. Okey, kemudian bahagian B pula untuk kertas 2, kamu nampak sini ya. Okey, bahagian B kita ada 2 soalan. Okey. Maafkan cikgu, ada 8 soalan. 3 soalan. Okey, soalan 6, soalan 7 dan soalan 8. Jadi soalan 6 dan 7 ini berdasarkan bahan prosa dan bukan prosa, iaitu sama ada umum, cerpen, prosa tradisional dan sajak. Okey, kemudian soalan yang ke-8 adalah soalan novel. Okey, bentuk soalan nanti saya akan jelaskan dari semasa ke semasa. Dan seterusnya adalah bahagian C. Bahagian C ini adalah rumusan.
Okey, iaitu soalan yang ke-9, anda akan buat rumusan dan rumusan ini lebih kurang sama semasa anda berada di tingkatan 3. Juga saya akan ajar cara untuk membuat soalan, membuat ini ya. Sekejap, sorry. Okey, membuat soalan kertas 2. Okey, jadi itu saja untuk penerangan dua-dua kertas ini, juga 100 markah dan masa diperuntukkan adalah 2 jam 30 minit untuk kertas 2. Okey? Okey, untuk kertas 2. Okey, kemudian anda, kita pergi pada kertas yang ketiga ini. Okey, kertas ketiga dan kertas keempat ini adalah ujian lisan. Okey, kertas 3 adalah ujian bertutur, manakala kertas 4 adalah ujian mendengar. Okey, ujian bertutur dan ujian mendengar. Jadi, untuk kertas yang ketiga ini dan keempat, ujian ini akan dijalankan sebelum anda menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2022. Okey, jadi yang akan diuji dalam SPM sebenar nanti ya, dalam peperiksaan sebenar adalah pada ini, kertas 1 dan kertas 2 sahaja. Okey, kemudian 3 dan 4 ini sebelum peperiksaan SPM dijalankan. Okey, selalunya lah kalau tidak ada perubahan daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia. Okey, jadi ini adalah sebahagian ya, contoh sebahagian format ya, sebahagian format, manakala contoh soalan saya akan sediakan untuk anda, saya akan ajar anda untuk sepanjang tahun ini. Okey, baik. Kembali kepada pembelajaran kita. Okey, kembali kepada pembelajaran kita untuk sepanjang tahun 2021. Okey, harapan saya anda sekarang sudah masuk ke tingkatan 4. Satu perkara bila anda belajar bahasa Melayu adalah tolong banyakkan membaca. Okey, tolong banyakkan membaca bahan-bahan sebagai contoh surat khabar. Okey, tidak kira anda baca bahasa Melayu, bahasa Cina ataupun Tamil ataupun bahasa-bahasa yang kamu faham, kerana kerana bahasa Melayu ini, bila anda belajar bahasa Melayu dan anda membuat ujian, okey, soalan, banyak isu semasa yang yang akan diuji, dia akan ditanya, dan bila anda masukkan isu semasa itu berdasarkan apa yang anda sudah baca, pengetahuan ataupun sumber yang anda pernah baca, ia akan mengukuhkan lagi esei anda, karangan anda. Jadi saya harap anda faham apa yang cikgu bagi tahu di sini ya. Ia tidak sama, okey, untuk SPM ini tidak sama seperti anda tingkatan 3, 2 dan 1 ya. Sangat berbeza. Jadi semakin luas pengetahuan anda, maka esei anda akan menjadi lebih mantap, menjadi lebih bagus ya. Anda akan memperoleh keputusan yang baik. Okey, itu yang saya boleh bagi tahu di sini ya. Jadi tolong banyakkan membaca. Dan yang kedua, dalam kelas saya, anda bila saya bertanya, saya nak anda aktif jawab terus. Jadi bila saya tanya, anda kena jawab. Saya tanya, kamu jawab. Jadi dan satu lagi, bila anda menjawab segala persoalan apa yang saya tanya, anda jawab, pastikan anda menggunakan ayat yang betul. Sebagai contoh, cikgu saya tandas. Cikgu saya tandas. Betulkah? Salah. Cikgu, bolehkah saya pergi ke tandas? Cikgu, aku mau pergi tandas. Tak boleh. Itu ayat tidak bagus ya. Jadi kita ada cara sendiri. Bila anda mau pergi ke tandas, cikgu bolehkah saya pergi ke tandas, atau cikgu izinkan saya pergi ke tandas. Itu saya mau. Okey. Jadi saya harap anda dari dalam kelas lah anda dapat belajar bahasa Melayu sedikit demi sedikit. Jangan risau kelas. Saya tahu kalau di antara anda masih lemah bahasa Melayu, jangan risau. Kita belajar. Okey, kita belajar. Okey, baik. Kita akan teruskan lagi. Okey, itu adalah format. Dan sekarang ini saya nak jelaskan sedikit tentang buku teks bahasa Melayu tingkatan 4. Okey, ini adalah buku teks bahasa Melayu tingkatan 4 ya. Okey, bagi anda yang belum muat turun lagi bahasa Melayu tingkatan 4, saya sudah masukkan buku teks ini dalam Google Classroom. Jadi inilah bentuk Google Classroom.
Sorry. Inilah bentuk buku teks untuk anda sepanjang tahun ini. Buku teks Okey, ini bentuk buku teks anda. Buku teks anda sangat cantik ya. Okey. Jadi apa yang saya nak bagi tahu di sini ialah kita tengok tema-tema yang akan anda belajar sepanjang tahun ini. Okey, mari kita tengok tema ini secara imbas lalu. Okey. Okey, berdasarkan paparan skrin ini, yang untuk tema yang pertama kita akan belajar merealisasikan impian. Ini lebih kepada kerjaya juga ya, merealisasikan impian. Okey, jadi saya akan terangkan ini pada masa akan datang, bukan hari ini. Okey, untuk tema yang kedua kita akan lihat insan terdidik negara sejahtera. Okey, kemudian tema yang ketiga memetik bintang. Okey, ini lebih kepada kerjaya juga kerana beberapa kerjaya yang akan dibincangkan dalam tema yang ketiga. Seterusnya memacu produktiviti. Okey, memacu produktiviti. Okey. Kemudian tema yang keempat kita akan lihat menjulang harapan di bumi bertuah. Okey, juga berkaitan tentang ekonomi juga. Okey, seterusnya tema yang keenam dunia pelancongan. Okey, ini lebih kepada melancong. Okey, jadi apa yang berlaku dalam Malaysia? Okey, semua ini akan dijelaskan di dalam tema yang keenam. Demi kedamaian. Okey, ini untuk tema yang ketujuh. Seterusnya tema yang ke-8 dalam lipatan kenangan. Okey, ini lebih kepada sejarah-sejarah lama ataupun warisan. Okey. Seterusnya tema yang sekejap mungkin tak nampak. Okey, seterusnya adalah tema yang ke-9, sayangi Malaysiaku. Okey, sayangi Malaysiaku. Okey, kemudian yang ke-10 adalah bahasa Bunga Sastra Kekal. Okey, ini untuk kelas. Okey, kelas. Sebelum itu, adakah kamu ada nampak skrin saya? Hello, kelas? Ada nampak skrin saya? Kelas, kenapa kamu tak bagi tahu saya? Okey. Sekejap Okey, sekarang ada nampak skrin saya? Okey. Okey, sekarang baru nampak. Okey, kelas, maafkan cikgu tadi saya jelaskan format peperiksaan. Kelas, kenapa kamu tak bagi tahu saya? Saya ini cakap tapi kamu tak bagi tahu saya. Aduh, kamu ini. Okey, ini yang saya ceritakan tadi format peperiksaan. Okey, kita 1, 2, 3 dan 4. Okey, kelas, kalau kamu tidak kelas, kalau boleh kamu buka audio itu, kamu bagi tahu saya tidak dengar. Bila saya bercakap, saya akan terus bercakap. Okey? Buka audio itu bagi tahu saya. Kalau suara saya tidak jelas pun kamu kena bagi tahu saya. Okey? Okey, sekarang boleh nampak Okey, baik. Saya ulang semula. Okey, kita ada kertas 1, kita ada kertas 2 dan kita ada kertas 3 dan 4. Okey? Okey, yang ini saya sudah ceritakan tadilah. Okey. Untuk format ini, kelas, untuk format ini saya akan masukkan di dalam sekejap saya cek dulu. Okey, untuk format ini saya akan masukkan di dalam Google Classroom anda Saya akan share kepada anda dan anda tengok sendiri format kertas peperiksaan untuk tahun 2021. Untuk tahun anda 2022. Okey. Okey, ini adalah buku teks anda. Buku teks anda. Okey, bagi anda yang tidak ada buku teks, belum download lagi muat turun buku teks, okey, ini adalah buku teks kamu ya. Okey. Okey, buku teks anda dan kita ada 16 topik. Okey, kita ada 16 topik. Okey. Saya tidak mahu jelaskan dengan lebih ni. Saya sudah jelaskan tadi tema 1, tema 2, insan terdidik.
Okey, tema ketiga lebih kepada kerjaya anda. Tema keempat menjulang harapan. Okey, tema kelima memacu produktiviti. Okey, tema yang keenam pelancongan, kedamaian. Ketujuh. Okey, tema ke-8 dalam lipatan kenangan. Ini lebih kepada dalam sastra sejarah ya. Okey, kemudian sayangi Malaysiaku tema yang ke-9. Okey, tema yang ke-10 bahasa bugar, sastra. Okey, kemudian yang ke-11 lebih kepada ekonomi. Okey, tema yang ke-12 asli kontemporari. Okey, ini lebih kepada craft ya, craft tangan Malaysia. Yang ke-13 segalanya bermula di sini. Okey, 14 sihat bersih, ini lebih kepada kesihatan. Okey, kemudian 15 dan 16. Okey, 15. Okey, ini lebih kepada fenomena alam ya, alam sekitar. Dan yang terakhir adalah dipimpin untuk memimpin. Okey, ini lebih kepada sifat kepimpinan anda. Okey, jadi itu adalah tema sepanjang pembelajaran kita tahun 2021. Okey. Baik. Jadi yang pembelajaran ini tadi, jadi sepanjang tahun ini kita akan belajar tentang ini ya. Okey. Baik. Sebelum itu, sebelum kita pergi kepada slide seterusnya, pembelajaran seterusnya, ada apa-apa soalan kah? Ada apa-apa soalan? Okey, saya hari ini baru nampak nama-nama anda, Elvis, Jesse, Ling, Oscar, Hon, Jordan, Winnie, Sherry, Jasmine, LB, Cindy, Yi, Ming Yu, Jared, Kong. Ni saya tidak nampak. Mana? Okeylah tempat dan yang lain lah. Saya tak nampak dalam skrin ini. Jadi yang baru masuk, sekali lagi selamat datang kepada anda. Baik. Sebelum itu, ada apa-apa soalan sebelum kita pergi pada pembelajaran kita? Ada apa-apa soalan? Adakah suara cikgu jelas? Adakah saya punya bahasa sangat laju? Kamu kena bagi tahu saya. Supaya saya dapat ajar slow-slow. Kelas, kamu jangan malu dengan saya. Jangan malu dengan saya. Saya tahu ini adalah hari pertama kita berjumpa ya. Jangan malu dengan saya. Ingat, belajar ini tidak boleh malu. Belajar ini tidak boleh malu. Jadi tolong bagi tahu saya kalau kamu ada masalah. Ada apa-apa masalah setakat ini? Kelas, saya tunggu. Baik, saya teruskan dengan pembelajaran kita seterusnya. Kita teruskan dengan pembelajaran seterusnya. Hari ini kita akan lihat. Kelas, kamu sediakan. Kamu dengar dulu. Kalau kamu nak catat boleh juga. Tetapi kalau kamu mahu mencatat, kamu mahu catat nanti pun boleh juga sebab nanti soalan ini, nota ini akan saya masukkan di dalam Google Classroom ya. Jadi untuk pembelajaran kita yang pertama ialah tentang kata ganti nama diri. Kelas, dengar sini baik-baik ya. Walaupun dia sangat mudah, sangat senang, tetapi ada kalanya anda masih lagi tidak tahu tahu tentang kata ganti nama diri. Sebelum itu, maksud kata ganti nama diri di sini adalah digunakan untuk menggantikan nama orang. Yang terdapat 3 jenis kata ganti nama diri. Yang pertama, kata ganti nama kedua sebagai pendengar. Kemudian kata ganti nama diri yang ketiga, sebagai orang yang diceritakan halnya. Jadi bilangan penutur dan pendengar. Kata ganti nama diri. Kita ada tunggal dan satu lagi adalah lebih daripada satu orang, iaitu jamak. Kita pergi pada yang keempat, golongan pengguna. Golongan pengguna di sini kita ada masyarakat moden. Kita ada masyarakat Melayu lama, klasik. Dan satu lagi adalah masyarakat istana, bangsawan. Sekejap. Kata ganti nama diri.
Okey, kamu tengok kata ganti nama diri yang pertama. Okey, kamu tengok di sini ya. Okey, kita lihat satu persatu. Kata ganti nama diri yang pertama, aku. Okey, aku ini, bila kita boleh guna aku digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa ataupun dengan Tuhan. Ingat aku ini tidak sesuai bila kamu bercakap dengan cikgu-cikgu kamu. Ataupun orang yang lebih muda ataupun sebab kita perlu menghormati dengan orang lain. Jadi aku ini sesuai bila kamu bercakap dengan kamu punya kawan. Ya. Okey, saya ini boleh. Sebab saya ini bunyi dia lebih hormat. Ya. Okey. Bila kita boleh guna saya, digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenali atau dalam suasana rasmi. Suasana rasmi maknanya yang formal. Okey. Jadi itu adalah saya. Okey, seterusnya adalah hamba. Hamba. Okey, hamba ini juga merujuk kepada saya juga, diguna membahaskan diri pada zaman dahulu, tetapi hamba ini tidak sesuai digunakan pada sekarang. Sebab dia lebih banyak digunakan untuk istana. Golongan istana. Kemudian patik. Patik digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan. Ini patik ya. Dan satu lagi adalah beta. Digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah dengan rakyat. Satu lagi adalah kami. Yang ini ada dua perbezaan patik dengan beta. Contohnya patik ini rakyat bercakap dengan raja atau sultan. Contoh kamu murid bercakap dengan saya guru. Saya raja, kamu rakyat. Jadi patik digunakan oleh zaman dahulu. So boleh guna patik. Beta pula. Beta pula oleh raja. Ini untuk orang saya. Saya cakap dengan kamu kepada rakyat. Jadi beta ini merujuk kepada orang pembesar. Saya beta cakap dengan kamu sebagai orang rakyat. Sebagai rakyat. Kemudian penggunaan kami dan kita ada beza. Penggunaan kami dengan kita ada beza. Kalau kami, tengok kalau di sini digunakan pada diri orang yang berkata serta teman apabila bercakap dengan orang kedua. Maksud di sini kami dengan kita memang ada beza. Sebagai contoh kami semua kelas 4B, 33 orang. Saya teruskan. Contohnya kami 33 orang. Kami tidak merangkumi cikgu. Tidak masuk saya, tidak termasuk saya. Jadi kami itu merujuk kepada kamu. Kamu semua. Jadi tidak saya masuk, saya tidak masuk. Jadi itu menunjukkan kami. Bila kamu bercakap kami mahu belajar bahasa Melayu. Jadi kamu 33 orang itu mahu belajar bahasa Melayu. Tidak termasuk saya. Kita pula maksud di sini termasuk semua murid 33 orang dan saya sendiri. Cikgu sendiri. Cikgu dengan murid 33 orang. Jadi semua kita. Baru sesuai menggunakan kita. Faham? Baik, itu adalah penggunaan kami dan kita. Ada perbezaan dua ini, tidak sama. Seterusnya kita pergi pada kata ganti diri yang kedua. Yang kedua ini menggantikan nama diri yang tidak diajak, bertutur. Kamu tengok anda. Anda ini sesuai bila bercakap secara rasmi. Sebagai contoh, anda ini sesuai digunakan bila anda bercakap dengan guru, cikgu ataupun dengan orang yang lebih tua, biar nampak hormat. Jadi anda pergi ke mana, cikgu? Jadi anda, bagaimanakah anda menggunakan kenderaan pergi ke sekolah? Jadi anda. Jadi awak ini kelas dengar sini baik-baik, awak ini tidak sesuai bila anda bila kamu bercakap dengan guru ataupun orang yang lebih hormat. Tidak sesuai sebab awak ini bahasa dia sangat kasar. Engkau juga sama.
Engkau ini juga sama. Tuan hamba ini sesuai dalam bahasa istana sahaja. Okey, untuk kita tidak sesuai ya. Saya tidak sesuai bercakap dengan kamu tuan hamba, tuanku pun tidak sesuai juga. Kalian ini sesuai. Okey, kalian ini merujuk kepada orang ramai. Okey, contohnya kalau saya bercakap di dalam kelas, kalian semua sudah makan? Maknanya merujuk kepada kamu semua sudah makan? Semua sudah makan, itu maksud dia banyak. Okey? Okey, kemudian kamu. Kamu juga bila kamu bercakap dengan orang yang lebih tua juga kurang sesuai. Jadi kamu ini bila sesuai bila kamu bercakap dengan kawan kamu. Okey, itu adalah kata ganti diri yang kedua. Okey, kemudian kata ganti diri yang ketiga, menggantikan nama diri yang diceritakan halnya. Okey, orang. Okey, yang ketiga. Okey, antara contoh penggunaan kata ganti diri yang ketiga adalah baginda. Okey, baginda digunakan untuk putera, raja, sultan. Okey, ini semua. Okey, beliau. Okey, kelas, beliau. Beliau ini sesuai untuk kita. Tengok sini ya. Digunakan untuk kita hormati. Misalnya ibu bapa, guru, pemimpin. Sebagai contoh, kita punya pemimpin. Siapa Perdana Menteri kita? Jadi kita perlu menggunakan beliau. Cikgu, guru perlu menggunakan beliau. Okey, beliau. Okey, Cikgu Deb ni mengajar di SMK Chung Hua. Beliau mengajar bahasa Melayu. Itu boleh menggunakan beliau. Okey, saya guna nama lain sebagai contoh. Bolehkah saya guna macam ini? Saya ambil contoh Jordan. Okey. Jordan belajar di SMK Chung Hua. Beliau berada di tingkatan 4B. Boleh kita cakap macam itu? Tidak sesuai. Sebab Jordan bukan guru. Okey, dia adalah seorang pelajar. Okey, jadi apa penggunaan sesuai untuk kita menggantikan Jordan? Dia. Okey, dia kita boleh ganti. Okey. Baik, itu adalah contoh penggunaan beliau. Okey. Kemudian mereka, okey, saya harap kamu tahu apa itu mereka. Okey. Sekarang kita tengok beberapa contoh yang mana salah dan kita tengok mari kita betulkan. Okey, kita tengok contoh dekat sini. Okey, kami tidak harus mengalah sebelum perlawanan bermula. Kami kata murti kepada Azrul. Okey, ini tidak betul. Kenapa? Ini merujuk kepada orang ini, Azrul ini, merujuk kepada murti. Dia mau bagi tahu kepada murti, tidak merangkumi murti ya. Jadi itu sebabnya tidak sesuai untuk kami. Kita perlu guna kita. Kita harus mengalah sebelum perlawanan bermula. Okey, yang kedua, apa salah di sini? Kereta itu sungguh mahal kerana ianya diimport dari Jepun. Pun tidak sesuai. Jadi yang sesuai di sini, kereta itu sungguh mahal kerana diimport dari Jepun. Tidak perlu ianya. Okey, tidak perlu ianya. Sebab ianya kata ganti diri yang ketiga. Okey, sebab ini bukan orang. Okey, kemudian beliau diberkas kerana terlibat dalam kes penipuan. Tidak sesuai. Sebab dia bukan guru, dia bukan orang yang ternama. Jadi, kita perlu tukar kepada dia. Dia diberkas kerana terlibat dalam kes penipuan. Okey, hamba. Mohon maaf atas kesalahan hamba. Okey, jadi ini tidak sesuai. Tadi hamba, penggunaan hamba tu bagaimana? Jadi perlu tukar, patik. Sebab yang ni bahasa di antara rakyat, orang biasa dengan sultan. Jadi dia kena guna patik. Okey? Kaki tangan syarikat ini sedia menolong engkau. Tidak sesuai. Jadi dengan lebih hormat bahasa dia, kaki tangan syarikat ini sedia menolong anda. Saya ingin berjumpa dengan ia. Tidak sesuai. Saya ingin berjumpa dengannya. Okey, merujuk kepada orang. Okey. Mereka sedang bermain bola di padang. Ini tidak sesuai. Jadi, yang sesuai mereka sedang bermain bola di padang. Satu sahaja. Mereka. Okey, tidak perlu mereka. Okey? Okey, jadi ini adalah hanya ringkasan sahaja. Okey, ini adalah hanya ringkasan sahaja.
Jadi anda akan tengok nota ini di dalam Google Classroom. Jadi anda download daripada situ nanti ya. Jadi itu sahaja. Sekejap saya buka. Testing test. Okey, testing. Okey. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tentang kata ganti nama diri. Okey, tentang kata ganti nama diri ya. Okey, jadi sebelum itu ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Kelas? Okey. Baik. Sekarang ini saya mahu tinggalkan soalan kepada anda ya. Okey, saya ada sediakan soalan ini. Kalau kamu tidak sempat menyalin pada hari ini, bukan tidak sempat salin dalam kita punya Google Classroom ini, anda boleh muat turun ataupun download dalam Google Classroom kita. Okey, dalam Classroom kita. Okay. Ini adalah soalan ya. Kamu tengok sini. Sudah sediakan soalan ini kepada anda. Ini saya akan masukkan dalam Google Classroom kita. Okey, ada 10 soalan. Sangat senang. Sangat senang. Okey, 1 sampai 10. Okey, 1 sampai 10. Okey. Bolehkah kita bercakap dalam Google Classroom ini? Kita tengok yang pertama. Nanti saya akan panggil nama seorang-seorang. Mustaqim tidak dapat. Okey, kamu tengok kelas. Kamu tengok sama-sama. Okey, Mustaqim tidak datang ke sekolah pada hari ini kerana apa? Okey, dia. Mana saya punya soalan sekejap Okey, kerana demam panas. Okey, jadi yang sesuai. Okey, beliau tidak sesuai sebab dia bukan guru, dia bukan orang yang ternama. Okey, jadi yang sesuai di sini adalah dia. Okey. Jadi dia. Okey, bagaimana yang kedua? Nanti saya akan panggil nama. Okey, yang kedua saya akan panggil nama. Okey, Winnie. Yang kedua Winnie. Okey, Winnie. Kami belajar bersungguh-sungguh kata murid cemerlang pada okey, betul. Okey, pandai. Okey, mesti kami ya. Dia tak boleh kita sebab dia yang bercakap ini adalah murid. Okey, tidak termasuk Cikgu Faizul itu. Okey, jadi kami itu sesuai. Okey, yang ketiga. Saya panggil Jared. Okey. Jared. Pengetua. Ya? Okey, bagus. Okey, beliau pengetua sedang berucap di pimpinan rasmi sekolah, beliau menasihati. Okey, sebab pengetua ini adalah orang yang orang guru kategori guru. Okey, jadi sesuai. Okey, kita letak beliau. Okey, yang keempat saya panggil ni tak cukup orang. Okey, Ling Jin. Macam mana bunyi? Ling. Okey, yang keempat Ling Jin. Murid lelaki tingkatan 6. Ling Jin. Macam mana pronounce Ling Jin tu? Hello Ling. Okey. Okey, Ling jawab dia. Murid lelaki tingkatan 6 cemerlang sedang giat berlatih kerana Ling jawab dia. Ling, kamu jawab dia kah? Mana kamu? Bukan? Cuba tengok lagi. Okey, cuba tengok lagi.
Murid-murid tingkatan 6 sedang giat berlatih kerana cuba tengok betul-betul. Boleh nampak skrin itu tak? Ayo. Ya putus. Ayo. Jangan apa macam ini loh. Ayo, dapatkah? Okey, kelas. Minta maaf, line internet di sekolah putus. Okey, saya sambung lagi. Okey, kelas, minta maaf, line di sekolah tadi putus. Okey. Okey, kita teruskan. Sorry. Line putus tadi ya. Okey. Okey, sekarang boleh dengar suara cikgu lagi? Kelas, boleh dengar? Hello. Okey. Mana link tadi? Sudah kamu tukar? Murid lelaki tingkatan 6 cemerlang. Kerana apa? Okey, kelas semua. Nombor 4 apa? Kerana ya, okey, itu betul. Okey, kerana mereka. Okey, kerana mereka. Okey, nombor 5. Okey, jumpa di bilik guru pada waktu rehat nanti. Okey, semua. Okey, jumpa di bilik guru pada waktu rehat nanti. Kata cikgu kepada Alif. Jumpa di bilik guru pada waktu rehat nanti. Okey, JC. Mana JC? Nombor 5. Jumpa di bilik guru pada waktu rehat nanti. JC? Okey, bagus. Saya. Okey? Saya. Ayo, kacau ini. Sekejap. Okey, saya. Okey, nombor 6. Jangan buka kertas soalan ini sebelum. Okey, saya panggil Miyoko. Jangan buka kertas soalan ini sebelum. Miyoko. Cikgu, soalan ini. Ya. Okey, betul. Okey, soalan ini mahu kamu salin. Okey, baiklah. Kita stop saja di situ. Okey, macam ini ya. Saya akan masukkan soalan ini di dalam Google Classroom. Okey, kamu salin daripada situ dan ini sebagai latihan kamu dan sebagai kefahaman kamu juga.
Okey, perlu salin juga, perlu salin. Soalan itu untuk latihan kita pada hari ini. Okey, dengar sini baik-baik, dengar sini. Okey, dengar sini ya. Saya mahu, okey, kamu salin nota juga, salin nota dan latihan kita. Nota tata bahasa dan latihan kita. Okey, saya mahu kamu buat dua benda ini, latihan dan juga nota. Okey? Dan juga nota. Latihan dan juga nota, dan latihan nota ini nanti saya akan masukkan, saya akan upload di dalam Google Classroom kita. Okey? Baik. Okey, kita tidak akan bincang yang ini ya. 6, 7, 8, 9, 10 kamu cuba buat sendiri. Okey, 7, 8, 9, 10 buat sendiri dan kita akan buat perbincangan pada akan datang. Okey, pada akan datang nanti kita akan buat perbincangan. Oh ya, satu lagi yang saya nak bagi tahu di sini. Okey, satu lagi yang saya nak bagi tahu di sini ya, kelas. Okey, satu lagi yang saya mahu bagi tahu di sini. Kita punya pengajaran tidak setiap kali perjumpaan kita menggunakan Google Meet, tidak. Okey, kita dalam satu minggu kita akan adakan Google Meet sekali satu minggu. Okey, yang selebihnya saya akan buat video dan kamu akan ujuk video itu dalam pembelajaran kita. Kalau dalam video itu saya suruh kamu buat latihan, kamu pun perlu buat latihan. Okey, sekarang ini kita guna cara baharu kita. Kita tak dapat berjumpa. Okey, jadi saya harap anda tidak terlepas pembelajaran kita. Okey, terutamanya benda yang penting sahaja saya akan buat dalam Google Classroom, dalam Google Meet. Okey, Google Meet kita yang sekarang ini. Okey, jadi ingatlah, saya akan masukkan latihan kita dan nota kita di dalam Google Classroom, dalam Google Classroom kita, GC kita, dan kamu kena masukkan dan tuliskan di dalam buku latihan. Okey? Okey, bagi anda yang tidak ada buku latihan, anda boleh tulis di dalam kertas. Dan nanti bila kamu sudah masuk sekolah, kamu sudah dapat buku latihan kamu, terus lekatkan di dalam buku kalau dapat. Terus lekatkan dalam buku supaya tidak hilang. Dan tolong ingat pembelajaran kita pada hari ini. Sangat senang saja pembelajaran kita hari ini, dan ini merupakan asas asas penggunaan bahasa Melayu kita pada hari ini. Okey, jadi sebelum kita bersurai, sebelum kita berpisah, ada apa-apa soalan ke? Ada apa-apa soalan? Hello? Kelas? Kelas? Oh, okey. Perlu respon kelas, perlu respon. Supaya saya tak cakap seorang diri saya rasa macam Mike Nell. Okey, baik kelas, bye-bye. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Okey, bye. Terima kasih semua. Pasif Seorang saja yang jawab. Itu kata siapa? Oh, sudah naik? Wah,